chat, ruangan chat tu saya perlu juga ada kedatangan, kehadiran. Okey. Sorry. Share screen. Okey. Alright. Buka ni. Okay, let me share screen first. Okay. So, saya nak ulang kaji balik. Alright. Tajuk inilah awal-awal semester 2 ni indices, surd and logarithm. Okay, dah download belum? Sepatutnya dah ada dah benda ni. Sebab saya ada gunakan soalan ni untuk ulang kaji. Dah download belum? Sudah. Ada dah Kalau ada bagus. Alright. Okay guys. And now saya nak bincang dengan kamu. Kita pergi dulu basic indices. Okay. Basic indices untuk ni kali ni. Right. So kehadiran untuk kamu menghadiri kelas tambahan ni adalah wajib kalau ikutkan untuk sepanjang PDPR ni lah. Kalau bersemuka nanti dia punya ni skill lain. So harap dapat membantu kamu memperbaiki minda matematik tambahan ni supayanya sebenarnya tak susah kalau banyak buat latihan. Okey. So kita tengok dulu soalan. Okey, kita tengok bincang soalan dulu melibatkan indices. Okey, indices. Tengok dulu soalan yang pertama. Kita tengok soalan pertama. Let me copy first this one. Saya harap kamu tak mendengar je Saya harap kamu kamu menyalin apa-apa yang patut walaupun saya akan bagi video dia tapi ada tak siapa-siapa yang langsung tidak tengok video yang saya share tu, video pengajaran saya ke apa-apa ke, ada tak yang tak tengok? So tolong raise your hand. Nak tengok berapa ramai yang raise your hand? Ada tak? Oh, semua tengok Tak ada pun yang raise hand ni. Oh, ada juga yang tak tengok. Maaf sir. Okey, tak bukan. Oh, ramai juga tak tengok. Bukan apa. Video tu sekiranya ramai ni. Okey. Video tu saya share supaya kod-kod kalau ada benda yang kamu tertinggal nak buatkan sebagai rujukan, kamu boleh tengok semula dekat situ. Alright, kita tengok dulu soalan pertama. Okay, ini soalan B Alright, soalan pertama daripada handout yang saya bagi tu. Alright, dia suruh simplify. Soalan dia simple je. Simplify. Okay, so kalau tengok simplify kat sini ada dua type of term. Apa type of term dia tu? Saya pergi basic je ni. Apa dia punya type of term dia apa tu? Yang pertama apa? Apa dia? Tengok soalan A ni, kalau kamu tengok soalan A, type of term dia apa? Term apa yang terlibat untuk soalan ni? Term siapa? Apa dia? Surd. Terms lah. Surd tu operasi. M. Okay. Aisyah cakap M. Yes. M. Lagi? Apa terms dia? Selain daripada M apa? M kuasa 2. M kuasa 2. M lah. Okay, dia punya dasar, dia punya root dia tu. So, selain daripada M adalah integer. So, maksudnya integer dengan M saja. Okay, dia suruh simplify. Okay, so kalau dia suruh simplify kat sini. So, kita tengoklah soalan A Soalan A ni kita tengok. Saya copy kejap Okey, untuk soalan A ni mana yang bentuk bukan indeks, kamu kena tukar kepada bentuk indeks. Contohnya yang bukan indeks, yang ini bukan indeks. Okey, dia simbol saja. Maksudnya square root M.
Okay, ini pun sama. Ini pun sama, bukan indeks. So, kita kena tukar lah. Okay, so M power of 3 over 4 times 5M power of 1 over 2. And divided by 1 over 2 ni. 1 over 2 ni, 2 ni sebenarnya dia boleh bawa ke atas. Sebenarnya lah. Okay, sebenarnya boleh bawa naik ke atas. Tapi tak apalah, kita buat dulu 1/2. Okay, so ini fifth root of M squared. So sama dengan berapa? Siapa boleh cakap? Anyone? Anyone can respond? M kuasa 25. Apa dia, Dashan? M kuasa 25. N kuasa 2 per 2/5? Kurungan. 5/2. 5/2? Kurungan. Tak kurungan. Semua M kuasa 2, lepas tu kurungan 1/5. Okey, kamu ke 1/5. So, Dashan, kamu cakap berapa tadi? 5/2 ke 2/5? Tak tahu lah sir. Saya give up dah. Give up. Aduh maai Okay, so fifth root of M squared ni sebenarnya sama dengan apa yang kamu cakap tadi. Betul lah tadi. 2 power of 5. Tapi sebenarnya dia macam ni. M squared. Okay, sebab fifth root maksudnya power of 1. Sebab root power of 1 over 5. Lepas tu darab 2 darab 1 over 5 dapat M power of 2 over 5. Yes. Itu sebab dia. So take note. Okay. So saya terus tulis lah sebab ada note dekat sini untuk kamu refer. Okay. And 2 ni sebenarnya boleh naik ke atas. Okay. Boleh naik ke atas. Sebab apa? Sebab saya ambil contoh sebab dia bahagi 1/2 kan. Saya ambil 1/2 saja. Kalau nak M kuasa 2/5 pun boleh. Ya, Azwan. Sorry, tertekan. Aduh. Relax, jangan tertekan. Okey, saya nak tanya lagi pun. Tenang, buat cool. Nak tertekan apa kelas tambahan ni? Buat relax, buat cool lah. Tak payah tertekan sangat. Alright. So, kalau kita tukar yang ini ni jadi darab. Okay, jadi darab kan. Jadi darab. So, ini naik ke atas lah. Dia jadi 2/1. Darabkan dengan ni. That's why saya cakap tadi yang ini ni dia naik ke atas. 2 tu naik ke atas jadi ni setakat ni faham tak? Laju sangat ke? Kenapa kena darab sir? Kan dia bahagi. Kan ini kan bahagi. Ini semua ni bahagi dengan 1/2. So saya tukarlah kat sini. Faham? Ni lain. Ini umpama saya ambil ni lah. Bawa ke sini. So dia jadi bahagi. Alright. 1/2. Yang inilah. M. Ni. Ini abaikan lah. Ini abaikan. Dia sebenarnya situasi dia macam ni. Faham? Okay, bila bahagi, kita kena tukar dia kepada darab. Okay, bila jadi darab, maka 2 ni naik ke atas, 1 ni turun ke bawah, jadilah 2/1 sebab ini jadi darab. Kan? Ini basic division lah, basic pembahagian. Ingat tak? Ingat, tapi nak kepastian. Yang lain okey tak? Yang lain okey tak? Okey. Faham Okey, Saya nak menerangkan kenapa yang 2 ni naik ke atas. Asalnya yang ini punca je. Okey, ini sebabnya yang ini. Kita balik back to basic. Okey. So kita pun simplify lah, 2 dah naik atas, so 2 alright, M saya buat kurungan lah kan. M kuasa 3/4 darab 5 M kuasa 1/2 bahagi M 2/5. Gitu Okay, so mana yang nombor integer ke nombor ke apa, kita darab je lah macam biasa, tak ada masalah. Lepas tu kita tengok dia punya apa? Base yang sama. M.
Okey, kalau dekat indeks dia, kalau darab, dia jadi apa darab? Kalau darab dia jadi apa? Kat indeks? Tambah. 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 Okey, jadi tambah. Kat indeks dia, kat indeks dia. Kalau bahagi, jadi apa kat indeks dia? Tolak. Tolak. Okay, itu semua basic itu semua basic. So saya pun darab lah 2 darab 5. Okay. Lepas tu saya letak kurungan lah M ni supaya kamu nampak ada beza kan. Okay, so M kuasa yang pertama ni 3/4 darab M kuasa 1/2. So jadi apa? Tambah 1/2 sebab dia darab. Boleh tak setakat ni? Okey, lepas tu yang 2/5 ni, apa operasi dia pada indeks? Tolak. Okey, tolak 2/5. Tutup kurungan. Tengok. Okey, daripada 3 base ni, ada nampak 3 base M kan? Tapi sebab dia yang sama, so saya jadi combinekan jadi satu. Tapi operasi pada indeks dia berubah. Darab jadi tambah. Alright. Manakala bahagi jadi tolak. Okay. Ini basic. Basic yang kamu kena tahu. Sebenarnya benda ni kamu belajar kat masa form 3. Tapi saya faham lah. Kurang latihan. Kan masa form 3 kan. Okay, and then yang biar macam ni, so kita simplify. So 10M, okay, ambil kalkulator, tolong kirakan untuk saya ni. 3/4 tambah 1/2 tolak 2/5. So dapat berapa? M kuasa berapa? 13/20. 13/20. Yang dapat 2M 17/20. 13 ke 17? Dapat 17. Apa cakap 13 tadi tu? 17/20. Dah, biar je macam ni. Okey, biar je macam ni. Macam tu. Setakat ni faham tak? Faham. Faham sebab nak jawab soalan ni. Okey. Moreover, okey, kena ingat okey, kalau ini sama dengan kalau apa ni? Oh, bukan. Macam mana tambah tolak indeks. Okey. So kalau A power of M tambah darab A power of N. Okey, apa jadi pada indeks tu? Jadi tambah. Okay, Tambah. Alright. Lepas tu kalau A power of M divided by A power of N equals to A. Tolak. M minus N. Yes. Okay. So ini yang dipanggil M dengan N ni adalah indeks. Okay. Kita panggil dia indeks. Sebab tu bila cakap kalau darab, apa jadi pada indeks dia? Tambah. Gitu. Faham tak? Okay. So ini kesimpulan dia. Right. Ini basic ni. Okay. Now kita tengok pula. Azwan. Sir, saja nak tanya. Kalau macam indeks tambah dengan indeks, macam mana? Indeks macam mana contoh? Macam macam ni, agak AM kan? Lepas tu tambah AN ke? Tambah AM. A power of M tambah A power of N. Itu je lah. Sebab operasi dia tambah. Yang boleh indeks dia berlaku adalah apabila ada operasi tambah, darab atau bahagi sahaja. Kalau macam ni, alright, tak boleh buat apa. Ini je lah. Inilah jawapan dia. Inilah bentuk yang paling teringkas sebab operasi dia tambah. Tak boleh buat apa. Okay, walaupun base dia sama. Okay, alright. Boleh Okay, now kita tengok soalan B.
Soalan B ni, apa yang ada dalam kurungan kamu kena selesaikan dulu. Jangan gatal nak darab. 3 ni kamu nak expand. Sebab ini operasi dia darab kan. Semua nak expand ni. Semua nak expand benda-benda ni. Buat dulu dalam kurungan. Okey, jangan tamak. Ni siapa hal lah pula ni baru masuk ni. Ini soalan B Saidatul Hajar ni dia ada kelas ni ke? Okey, so jangan gatal-gatal. Oh sebab ni ni semua nak darab macam ni Ini boleh darab macam ni boleh ini boleh darab ni macam ni. Boleh darab ni macam ni Okey, dia tak ada masalah, boleh je darab. Okey? Sebab operasi dia darab darab macam ni kembangkan macam ni boleh. Sebab operasinya darab. Kalau katakan sini tambah, dia lain. Kalau operasi sini tambah, so kalau kamu buat macam ni, dia salah. Sebab operasi dia tambah. Okey? Tapi memandangkan, alright, memandangkan dianya operasinya adalah darab. So maka kita selesaikan dulu yang dalam kurungan ni. Okey, selesaikan. Okey, yang kuasa 3 ni biar dulu, hold on dulu. Okey, kalau R kuasa 10, so R kuasa 10 lah. And then darab. Okey, so 4S kuasa 8, kuasa 1/2. So kalau macam ni, alright, saya nak take note. 4S kuasa 8, okey, kuasa 1/2 sama dengan 2, kuasa 1/2 maksudnya dia jadi square root 4. Okay, and then S power of 8, ini boleh darab. Ini darab 1/2. So dia jadi square root 4 dapat 2. S, kita tolak, dia jadi 4. Okay. So dia jadi 2S kuasa 4. 2S kuasa 4. Okey, ada tak pertanyaan kenapa saya buat macam ni jadi 2S kuasa 4? Ada tak pertanyaan so far? Ada ke tak ada? Ada tak? Ya, Najwa. Boleh kalau skip tak tolak markah. Tak skip macam mana tu? Terus dia tulis 2S kuasa 4. Boleh, tak ada masalah. Kalau kamu nak tulis je ni, tanpa menunjukkan ni. Okay? Boleh je. Maknanya kamu simplify lah. Ini saya nak tunjuk ni sebab mungkin dia tak faham. So saya tunjuklah satu-satu. Okay, ada soalan? Najwa tu kenapa? Saya nak tanya yang tu tadi, yang Okay. Ni ada soalan ni, tengok ni. Maksudnya 1/2 tu darab 4, lepas tu darab kuasa 8 tu Esa. Ya. Okay. Ya betul. Tapi kan sebenarnya dia untuk yang ini ni kan, untuk 1/2 dengan 4 ni, 4 kuasa 1/2 kan. Okay, 4 kuasa 1/2. So 1/2 ni dia boleh jadi 2. Satu dia square root 4. Satu lagi 2 kuasa 2 darab 1/2. Okay, dia boleh jadi macam tu. Tapi kamu tahulah, kalau kuasa pecahan, kalau 1/2, maknanya dia punca kuasa kedua. Set lah kan. Set. Kalau kuasa 1/3, maksudnya dia cubic root. Punca kuasa 3. And so on lah. Alright, kita sambung. Setakat ni boleh Setakat ni boleh kenapa dia jadi 2S kuasa 4. Okay, lepas tu bawah bahagikan dengan yang ini pula saya nak tunjuk. Saya terpaksa tunjuk yang belah bahagian lain lah. Yang warna pink ni, saya bulatkan pink ni, ianya di sini
Cube root R kuasa 16 S kuasa 24 sama dengan R kuasa 16 S kuasa 24 kuasa berapa? Kuasa berapa kalau fourth root? 1/4. 1/4. Oh, 1/4. Yes, very good. Kuasa 1/4 and then 1/4 ni kita boleh darab. Darab macam ni boleh kembangkan macam tu. Ikut anak panah tu. Okey, dia jadi R kuasa 16 darab 1/4 S kuasa 24 darab 1/4 sama dengan R kuasa 4 S kuasa berapa? 6. 6 Okey. So take note kat situ So saya pun ambil kat sini R kuasa 4 S kuasa 6. Okey. Dah salin dah. Dah. Okey, seterusnya kita pun simplify ikut same apa? Ikut same apa? Saya tak darab dulu ke dengan kuasa 3 tu? Oh, sorry. Kuasa 3. Alright. So kita selesaikan, bukan tak payah darab. Kalau darab nanti dia serabut. Better selesaikan dalam kurungan dulu. Sebab kalau kamu darab dulu nanti nilai indeks dia besar. Okay? Selesaikan dulu. So R dengan R R dengan R same base. Kemudian hijau ni dengan hijau lah. S dengan S sebab dia same base. So kita ada kurungan 2R kuasa 10 tambah ke tolak 4? Tolak. Okey, tolak 4 S kuasa 4 tolak berapa? Tolak. Sir, saya ada satu soalan. Kenapa 2R sir, bukan 2S ke? Saya salah sir? Tak, semua ni darab. Okey, sebabkan ini 2 darab ni. So 2 ni kita boleh bawa letak ke depan macam ni. Tak ada masalah pun. Oh, faham. Alright. Okey, yang lain boleh Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada saya proceed. So sama dengan 2R kuasa 6 S kuasa negatif 2 kuasa 3. And then yes, barulah kita bila dah macam ni simplify the simplest form and then baru kita kembangkan yang 3 ni. Jangan dilupa 2 tu pun hak indeks 3 tu. So kembangkanlah. So dapat 2 kuasa 3 berapa? 8. Okey, 8R kuasa 8, 6, 12, 18 S kuasa negatif 6. So kamu boleh alright, boleh buat jawapan macam ni. Macam ni boleh ataupun dalam positive index 8R kuasa 18 bahagi S kuasa 6. Pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Dah, salin dah. Saya nak tanya, kalau macam 2 tu kita buat keluar pada kurungan pun sama je kan? Boleh buat keluar tapi kena bawa sekali 2 kuasa 3 lah. So biar je dalam kurungan bila dah settle macam ni kan. Bila dah settle macam ni, dah simplest form macam ni, dah tak boleh nak simplify lagi tak boleh nak permudahkan lagi and then barulah kamu darab. Kalau awal-awal kamu darab dia umpama kamu menyusahkan diri sendiri. Right? So kita kena bijak merancang matematik tambahan ni. Okay, kalau kamu banyak latihan, kamu akan nampak 2-3 step ke depan. Kalau kamu apply dalam kehidupan kamu seharian,
apa yang kamu nak buat tu, kamu akan rancang 2-3 langkah ke hadapan. Contohnya, kamu nak pergi kedai. Nak pergi kedai, ada 3 jalan yang boleh sampai ke kedai tu. So, bila mak suruh pergi kedai, kamu nak naik basikal. So, kamu akan pilih jalan yang mana? Yang dekat. Yang paling dekat sebab naik basikal. Alright? Sebab naik basikal, nak mengayuh, so cari jalan yang paling dekat. Cuba kalau naik motor. Wah, kalau naik motor, jalan yang paling jauh. Boleh wheelie kan? Wheelie depan awek. Contoh, itu contoh. Itu menunjukkan kamu menggunakan penaakulan mantik kamu secara matematik, kamu punya perancangan kamu 2-3 langkah ke depan. Okey? Itulah apa orang cakap, kaedah matematik yang kamu tak indirectly tak perasan. Sebenarnya itulah. Itu real life situation punya. Okey, tapi untuk yang lebih akademik macam ni, okey, kamu akan nampak, ini kalau kamu buat analisis, kalau 3 ni kamu expand dulu, dia akan menyusahkan diri kamu. Alright? Tapi sekiranya yang kuasa dekat luar ni 1/3. Kalau 1/3, kalau kamu nak expand, mungkin boleh membantu kamu sebab nilai pada indeks ni mungkin akan jadi kecil. Itu maksud dia. Faham tak? So, kena bijak. Ya, Husna. Husna salah. Sis, kan saya kata kalau darab dengan tambah dia macam jalan kira dia lain kan? Kalau tambah nak buat macam mana pula? Kalau tambah ni, macam ni. Yang soalan saya bagi tu. Yang ni lah. Ni A kuasa M tambah A kuasa N. Tak boleh. Kita tak boleh nak simplify. Macam ni lah keadaan dia. Tak boleh buat apa dah. Maknanya kalau soalan yang saya tanya tu, yang saya tunjuk tu memang yang tu je lah. Tak payah nak buat apa-apa dah. Macam tu. Okay. Sebab kita tak boleh nak simplify apa. Sebab tak boleh nak buat operasi. Okay. Lainlah kalau dia nombor. Okay. Kalau dia nombor, katakan 5 kuasa 3 tambah 6 kuasa 2. Guna kalkulator tambah je lah. Tapi unfortunately ini adalah unknown. Kan? Unknown yang kita, nilai yang kita tak tahu. So tak boleh buat apa. Kita biar je lah macam ni. Sebab operasinya tambah. Kalau ikut indices, law of indices, okay, kalau darab dia jadi tambah. Kalau bahagi dia jadi tolak. Okay, lepas tu kalau dia A power of N, dia jadi apa? Dia jadi apa guys? Darab. A power of M times N. Okay. Okay, tak ada dalam law of indices, tak ada pun dia menunjukkan operasi antara dua nombor indices ni darab tambah atau tolak. Kalau tambah atau tolak, biar je lah macam ni. Okay. Kalau tak ada soalan, kita pergi pula soalan ni. Ya. Macam mana yang jawapan akhir S tu dia dekat bawah? Ulang balik. Tak berapa dengar. Yang jawapan akhir tu, yang 8R18, macam mana S boleh jadi kat bawah? Sebab dia negatif. S kuasa negatif. So, bila kita bawa dia turun ke bawah, dia jadi positif. Kena biar nombor positif jugalah. Tak. Tu saya cakap tadi. Kalau kamu biarkan jawapan kamu macam ni pun diterima, yang last macam ni pun diterima. Dua-dua diterima. Tak ada masalah. Thank you, sir. Alright. Okey, kita tengok soalan nombor berapa pula? Soalan ni lah. Nombor 2. Boleh? Nombor 2. Soalan nombor 2. Kalau kamu ada soalan lain ke nak tanya? Ada? Ada tak?
Tak ada. So nombor 2 boleh? Sangat boleh. Kita buat nombor 2 dulu Okey, ni soalan nombor 2. Dia suruh calculate baca soalan betul-betul Calculate A tambah X tambah Y. A tambah X tambah Y. Okey. A tambah X tambah Y. Alright, so kita kena simplify lah. Calculate So dia tak suruh simplify apa, tapi dia bagi soalan macam ni je. Ni kan. Okey. So macam mana ni kita nak buat ni kan? Alright. So 27H. So macam biasalah. Mana yang same base tu, alright, kita pun bawa lah. Alright. So kalau nampak dekat sini, A dengan 3 ni kita boleh tukarkan dia. A ni naik ke sebelah kanan, 3 ni sebelah turun ke belah kiri. So dia jadi 27 H kuasa 10, K kuasa 4 darab HX, K kuasa 2 bahagi 3H kuasa 7K. So sama dengan AH kuasa 5, K kuasa Y. Macam tu kan. Itu je yang kita boleh buat sini. Right? Okay. So, alright, kita simplify. So kalau tengok dekat sini, 27 dengan 3 ni boleh simplify dapat 9. So A tu saya cakap 9 betul lah? A tu sama dengan 9. Yes, is ni siapa ni? ISS ni siapa? Ada soalan ke? Angkat tangan tu. Sir. Ya. Memang boleh tukar 3 dengan A tu. Macam nak lagi senang Yelah. Okay. Sebab ni equation. Boleh je tukar-tukar. Tak ada masalah. Sebab dia equation. Okay. Boleh tukar. Alright. And then yang kedua kita dapat 9. And then kita tengok yang sama apa ni? Yang sama base. Yang sama base kalau darab jadi apa? Tambah. Yang bahagi jadi tolak. So K. So K. K ni kuasa 1 Bear in mind. Darab H dulu. Kita combine H dulu. 10. 10 tambah X tolak 7. Betul tak? Untuk yang H. Betul kan? Betul. Ada salah tak? Kalau ada salah beritahu kerana saya pun banyak agak buat salah ni. Okey, yang A. Okey, K. Sekarang saya pun ada buat salah juga. Kan? Oren lah. Ini yang K ni oren lah. Okey. Okey, so seterusnya K. K kuasa berapa? 4 tambah 2. Tambah 2. Dah 1. Okey, so sama dengan A, H kuasa 5, K kuasa Y. Alright. So A ni kita tahulah A ni sama dengan 9. So A sama dengan 9. Kita equatekan dia kan. Lepas tu yang biru ni, okey, 10 tambah X tolak 7. So kita ada 3 tambah X sama dengan berapa? H. Sama dengan 5. And then yang purple pula, 4 tambah 2 tolak 1. Jadi 5 sama dengan Y. So, cuba selesaikan. Berapa A tambah X tambah Y? Sir. Tak apalah. Ayuh, kada wale. Ennada. Inge punge.
Okey, ni X sama dengan berapa ni? 5 tolak 3? 2. Alright. So, A 9, X sama dengan 2, Y sama dengan 5. So, berapa semua tu? 16 kan? Tambah 5 sama dengan 16. Okey. Senang je Okey, nak ubah-ubah apa semua tu kamu kena bijak lah. Alright, kamu kena bijak. Tapi tadi, kalau kamu tak tukar pun sebenarnya boleh, tak ada masalah. Untuk yang ni tadi, siapa tanya tu? Yang 27A dengan 3 ni kan? Boleh. Sama juga, 27 per A sama dengan 3. Sama juga dapat A sama dengan 9. Boleh juga. Tapi ni saya mula-mula saya nak tukar pun boleh. Dia tidak menyalahi. Boleh tak? Faham tak? Okey, dah salin belum? Dah. Dah. Okey, kalau dah. Okey, so ada tak soalan mana lagi? Nombor berapa lagi kamu nak bincang? Nombor berapa nak bincang? Ada tak? Nak bincang? Tiga simple sikit. 3 simple sikit lah. So, nombor 3 ni, kamu try lah sendiri. Try yourself. Okay? Try yourself nanti. Bukan sekarang kan? Ini dengan saya ni, ada soalan nak tanya, better kamu tanya. Better kamu tanya sekarang. Ada tak soalan nak tanya? Okay, kita tengok nombor 13. Boleh nombor 13. Nombor 13. Boleh tak? Boleh je, sir. Boleh. Okay, so nombor 13. Kita tengok. Okay. So, given ni find the value of n. So, kalau dekat sini kalau kamu tengok, what is in your mind? Anyone? Any ideas? Boleh memudahkan dia punya base dia. Again, Azwan, again, pardon me. Boleh memudahkan dia punya base dia. Permudahkan. Bukan macam simple lah. Macam base dia. Apa dia, Syafiqah? Kamu cakap apa tadi? Same base. Kita buatkan dia same base. Itu jawapan yang betul. Kamu, Azwan, mungkin nak cakap benda yang itu. Kan? Tapi yang sebetulnya kita nak jadikan semuanya sama base, same base. Right? Okay, base berapa tu? 3. Base 3 kan? Kalau kamu tengok, alright, nombor-nombor yang besar ni, contohnya 9 dengan 27 ni, alright, ianya adalah gandaan multiple of 3 kan? Okay, dia multiple of 3. So, kita pun buatlah. 9 3 kuasa 2 darab 3 kuasa n tolak 1 sama dengan 3 kuasa 3 kuasa n. Tengok semua dah 3. Okey, siapa yang boleh bagi tahu saya apa kita nak buat dengan yang ini saya highlight ni? Darab. Darab. Memanglah darab. Tambah. Dia punya kuasa tu tambah. Okey, so yang kuasa ni kita tambahkan dia sebab jangan kamu confuse. Ini sebenarnya 3 kuasa 2 ni adalah apa? Kalau saya potong ni sebenarnya adalah operasi dia adalah darab. Okey. So kalau darab indeks dia adalah jadi tambah. Macam tu So dia jadi 3 kuasa 2 tambah kalau nak letak kurungan boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak letak pun tak apa sebab operasi depan dia tambah. Dia kalau boleh jadikan amalan letak kurungan. Okay, so 3 kuasa 3n.
And then tolong selesaikan. Apa kita buat? Kita equatekan. Equatekan dia punya indeks disebabkan alright, base dia sama. Ada setengah cikgu ataupun sebelum ni lah, mungkin cikgu kamu ajar ke ataupun cikgu tuition ke ataupun kamu ajar, potong, kita potongkan dia. Potong. Kalau lelaki berapa kali kau nak potong? Alright, itu kurang tepat lah. Tak nak biasakan macam ni. No, jangan macam ni. Jangan, tak nak. Kamu kalau eloknya tulis equate lah. Equate ni kita, maksudnya kita samakan atau bandingkan. Equate so dia jadi 2 tambah N tolak 1 sama dengan 3N. See, dapatlah nilai dia. So 1/2. Betul tak? N sama dengan 1/2. Betul. Buat so N sama dengan 1/2. Macam mana buat? Selesaikanlah. Takkanlah ini pun tak boleh juga. Kalau tak boleh, tak tahulah saya nak cakap macam mana. Okay, so selesai, nampakkan macam mana dapat tunjukkan. Macam mana dapat N sama dengan 1/2. Okay, bagi saya minum kejap. Okay, lagi tolong tengok soalan. Soalan mana yang kamu nak tanya, nak bincang. Okay, boleh tak kalau kamu buat soalan nombor 14? Try. Now. Cuba buat soalan nombor 14. Ni. Do it now. Okay, apa idea pertama yang kita nak buat ni? Sebab ini operasi dia tolak ni. Ini operasi dia tolak. So, apa kita nak buat tu? Apa idea dia yang pertama? Anyone? Wujudkan loop. Apa dia ni? Wujudkan loop. Tak dengar lah kamu cakap apa-apa background tu. Wujudkan loop. Wujudkan log. Tak boleh. Samakan base. Samakan base. Sebelum samakan base. Sebelum samakan base. Hasan cakap pindah. Alright. Okay. So that's the idea. Pindah. Apa yang pindah tu kamu fikir sendiri. So the idea is pindah. So mana yang kita nak pindah? Okay. Cuba buat. Try. Okay. Siapa yang rasa boleh, betul salah tu belakang kira. Siapa yang rasa dia nak share dia punya jawapan dia, boleh hantar kat Telegram and kita ni. Saya semak. Okay. Okay, cepat. Try buat. Ada tak? Allah. Okay, anyone? Ada tak? Nombor 14 try Pindah yang mana tu? Lepas tu pindah and then baru samakan base. Base berapa yang paling rendah yang boleh kamu buat ni? 2. 2 ke? 4 boleh? 4. Tak boleh. 4 tak boleh Alright, thank you Alia. Ada juga yang ni. Tak apa. Kita try tengok.
Hari ni macam boleh cover kita. Sir, saya punya macam salah je, sir. Tak kisah. Tu cakap salah betul tu belakang kira. Lah sir, salah lah sir. Ish. Betul salah tu itu belakang kira yang penting tu kita nak tengok ni. Okey, nak tahu kawan kamu ni. Okey, dia pindahkan. Alright, dia pindahkan 8 ni 8 yang ni kita pindahkan ke kanan macam ni. Alright, ni betul. Lepas tu 2 kuasa 4 sama dengan 16 kan? Alright, 2 kuasa 4 sama dengan 16. So 4 darab 2. Okey, 8x ni jadi 12. Ini 2 kuasa 3 sama dengan 8 kan? Okey, darab dengan 4 sudah dapat 12. Alright, so equatekan dia. Okey, very good. 12x 2 kuasa 8x. Hai, Daniel Hakim baru masuk. Okey, lepas tu okey 8 okey Patutnya negatif 4x tu sir. Tersalah. Tak apa, jangan risau. Kalau ada salah tu, yang setakat ni dah betul lah. Jawapan akhir je salah kan. Sebab ni 3 markah, jawapan akhir salah. So banyak at least daripada 3, at least dapatlah 2. So ada negatif sepatutnya. Ramai hari tu dia tulis 27/2. Betul tak? Tadi kalangan kamu ni ada buat macam ni. Kalau dapat jawapan lah, pecahan. Sepatutnya tulis yang macam ni. Macam ni ni sepatutnya. Alright. So sepatutnya jawapan dia 12 bahagi negatif 3 sepatutnya berapa? Sepatutnya berapa? Negatif 3 kan? 3. Betul ke Negatif 3. Alright. 3 ke negatif 3? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Okey, tak apa. Kita tengok ni kawan kamu buat ni. Alright. So tengok dia pindahkan dulu yang ini betul. And then dia on. Kalau tengok dia tak tunjuk pun macam mana dia dapat 8x tolak 12 dengan 12x. Dia tak tunjuk pun. Tapi still boleh diterima sebab betul. Alright? Okay. Lepas tu dia equatekan dia jadi macam ni and then dapat. Okay, very good. So ini dapat 3 markah. Okay, 3 markah sebab semua jalan kerja dia betul. Ini dapat 2 markah sebab ini K1, ini pun K1. Tapi ini N kosong. Alright. Nampak jalan kerja lebih banyak berbanding dengan jawapan akhir. Sekarang punya penandaan macam ni. Macam saya buat ni. K1 and then N kosong sebab jawapan akhir dia salah. Okay, dia boleh berlaku. Jalan kerja dah betul lah, dah cantik dah. Tapi careless dekat jawapan akhir ni. Sayang. Nampak tak? Tapi sekurang-kurangnya daripada 3 dapat 2. Sebab jalan kerjanya betul. Ini kisah benar ni Ini kisah benar yang berlaku ni Yang ini semua betul. Ini K1, ini pun K1. Terus dapat N1. Sebab penandaan kamu macam ni lah sekarang ni Alright, dia mesti bermula daripada pertama tu. Okay. Okay, saya tak nak saya harap kamu faham. Okay. Nak bincang lagi soalan tak? Ada nak bincang lagi soalan? Ada tak? Okay guys. Satu soalan ada tak nak bincang? Mana soalan? Nombor berapa? Guys? Ada? 18. 17, 18. Mana satu dah? Okey, 18 lah. 18. Okey, so kalau macam ni, alright. So kita tengok ni dulu. Ini sebab dia bahagi, kalau dia jadi darab, dia akan naik ke atas. Betul ke tidak? So sebenarnya dia jadi square root 16 power of x plus 2 sama dengan
2 kuasa X tambah 1 bahagi 4 kuasa X. Macam tu. Okay. Alright. Sebab operasi dia bahagi. Faham ke tak ni? Setakat ni boleh? Faham Tak faham? Tak faham saya tunjuk. Alright. Kita back to basic lah macam tadi. Alright. 4 kuasa X saya jadikan darab. So dia jadi 1 over 2 power of X plus 1. Okay. So ini sama dengan 1 bahagi, alright, 1 bahagi 4 macam mana saya nak cakap ni? 4 kan Sir? 1/4 darab 1. Okay, 1 bahagi ini ya sebab ini bahagi. Okay. 1 bahagi 4 kuasa X bahagi 2 kuasa X tambah 1. Bila kita tukar dia jadi darab 1 darab. So ini naik ke atas. 4 ni turun ke bawah. So dia jadi 2 kuasa X tambah 1 bahagi 4 kuasa X. Gitu. Faham? Faham. Okay, back to basic. Back to basic of division. Pembahagi. Bahagilah. Okay, back to basic. Kalau dapat soalan macam tu. So dia jadi ni lah kan. Samalah ni. Lepas tu ini sebabkan ini square root. Kalau bawa ke sini jadi apa? Bawa ke kanan. Jadi apa? Kuasa 2. Kuasa 2. Alright. Lepas tu 2 ni darab lah dengan ni. Dengan indeks dia. So dia jadi 16. 16 ni saya tukar jadi 2 kuasa berapa tadi? 4 kan? Okay. X tambah 2 sama dengan 2 kuasa 2 darab X tambah 1 bahagi 2 kuasa 2 kuasa X darab 2 lah. Jadi 2X lah kan? Betul tak? Tak perlulah saya nak ni. Okay. Semua dah jadi 2 kan? Ini dia suruh apa ni? Solve. So ada X. Okay. So kita selesaikanlah 2 kuasa 4X tambah 8 sama dengan 2 kuasa 2X tambah 2 bahagi 2 kuasa 4X. So dia jadi 2 kuasa 2X tambah 2 tolak 4X. So sebabkan base dia dah sama, so kita equatekan dia punya index. Kamu selesaikanlah sendiri Okay? Kamu selesaikan sendiri. Yang ini. Okay? Nampak tak? Boleh tak? Mungkin laju sikit lah kan. Boleh. Masa pun dah habis. Saya pun ada janji temu dengan Cik Ayu. Kenal tak Cik Ayu? Siapa? Tak Ayu apalah mana kamu. pula ni? Saya ada date dengan Cik Ayu Misanggul. Saya tengok sir. Apa kamu ingat apa? Cerita Tamil pun saya tengok. Okay. Patutlah Alright. kita pandai cakap Last Melayu. drama Melayu sir. Okay, dekat Duan Chat tu saya ada ada share kehadiran tu. So kamu tengok-tengok lah
kehadiran tu. Saya ada share kehadiran tu, nak tengok respon. Tolong bagi respon kehadiran. Kena cepat sikit lah. Sebab saya ada date ni dengan Cik Ayu. Okey, kamu latihan ni. Alright, okey. Kamu try lah buatlah soalan-soalan yang ada ni siapkan ke apa ke, buat sebagai latihan kendiri. Okey? Ke nak siap nak bagi soalan ni untuk kamu ni? Nak saya bagi soalan Okey, buat soalan nombor 20, 21, 23, 22, 24, 25. Berapa ni soalan ni? 1, 2, 4, 6. 6 soalan. Okey, 6 soalan pada 17.98. Okey, homework Homework work Popstar. Boleh ke? Alia. Boleh Saya Kamu tolong tuliskan dekat grup tu homework untuk Popstar nombor handout indices nombor 20 sampai 25. Hantar mana sir? Apa dia? Hantar mana? Tak Hantar mana? ini kalau kamu nak saya check ni matilah saya kan. Alright. It's better saya suka kalau kamu buat latihan kendiri. Tanpa dipaksa kamu buat. Tak tahu boleh tanya saya. Faham? Itu lebih manis lah. Lebih manis kaedahnya. Okey, dah isi belum? Respon baru 45 orang. Sir. Oh, sir. Ya. Nak tengok sekejap yang jawapan yang tadi boleh? Boleh. Ni dia Negatif 1 kan? Bukan. Jalan kerja. Nombor 18 kan? Negatif 1 kan? Ha? Negatif 1 kan jawapan dia? Mana saya tahu? Jawapan dia negatif 1 lah. Ada kat sini answer dia. Kan ada answer kat situ. Kamu boleh rujuk ni. Answer dia. Okay. Okay. Tapi saya dalam kelas ni saya menekankan kamu punya jalan kerja. Bukan jawapan akhir. Jalan kerja. Jawapan akhir tu mengesahkan jalan kerja kamu betul. Itu je. Kamu kena ingat tu. Tapi jalan kerja kena gunakan law of indices yang betul. Dan buah tangan saya, tolong Alia dah tulis dah dekat dalam grup tu. Itu latihan yang wajib kamu buat. Okay. So, mana yang ni hopefully dah hantar dah. Respon ada dalam 46 orang. Alright. Okay. So, kita sudahi kelas kita ni dengan tasbih, kifarah dan surah Tu'ah. Semoga pemanjangan kita mendapat hikmah dan keberkatan dari Allah SWT. Terima kasih kerana sudi hadir. Kita sambung minggu hadapan dengan cert dan log. Okay? Thank you, kelas. Baca doa. Uzaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Alright, thank you. Don't give Banyak, up. sir. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Terima kasih susah payah. Tak ada hal. Doakan saya kami berjaya, sir. Hari saya doa. Alhamdulillah. So hari-hari lah saya boleh buatkan kelas, sir. Hari-hari tak boleh lah. Kamu ada homework lain, subjek lain. Okay. Kena Kalau dengan saya je. Kalau dengan saya je. Homework. Okay, bye. Okay, bye, sir. Okay, terima kasih banyak. Maaf, sir. Terima kasih, sir. Boleh keluar Saya teman ni.